Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah huraian ayat 32 sehingga 35 di dalam perbincangan kita yang ringkas ini. Alhamdulillah. Baik, kita pindah pula kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah. Kita ada dua faedah, kan? Dua fawaid. Faedah yang pertama, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Faman azlam man kadzaba 'ala Allah. Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah? Kata para ulama, annal kadziba 'ala Allah, melakukan pendustaan terhadap Allah adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Apa dia dusta yang paling berat adalah dia kata Tuhan ada partner, ada kawan, ada anak, ada bini. Syirik, itulah dosa kezaliman yang paling besar. Dan yang kedua, kezaliman yang kedua iaitulah berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu bersabda, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ahadin. Berdusta ke atas aku tak sama dengan dusta atas orang lain. Kita dusta atas nama orang lain, kita kata pak cik ni, orang ni buat sekian-sekian, dosa besar. Tapi kalau kita ambil hadis palsu yang direka oleh puak zindik, puak zanadiqah, kita mari sebar kepada orang Islam, membuat gini, dapat pahala gini. Nabi cakap. Sedangkan hadis itu palsu, lebih dahsyat daripada dusta ke atas pakcik di kampung. Inna kaziban alayya laisa ka kazibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia dusta ke atasku dengan sengaja, ambil tempat duduk di neraka. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Maknanya orang, jadi kalau dengan dusta atas nama Nabi pun berat, sudah tentu dusta ke atas Allah Taala lagi dahsyat. Ingat baik. Ini dia panggil faedah yang pertama, jangan sekali-kali dusta ke atas Allah Azza wa Jalla. Dusta ke atas Allah cukup dahsyat, cukup berat. Sebab kenapa kita nak dusta kepada Allah Azza wa Jalla? Baik. Maka dalam ayat ini juga pendustaan itu kita nampak tak dusta. Saya nak ajak orang buat baik, sebagaimana berlaku kepada seorang manusia, nama dia Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ni, dia niat baik. Dia tengok orang duk baca kitab falsafah. Duk baca cerita Iskandar, baca cerita Espendiar, apa benda lah, cerita-cerita dulu. Jadi orang terlupa ke Quran. Dia pun ambil setiap surah Quran, dia reka hadis palsu. Siapa dia baca surah ni boleh begini. Itu dia panggil mereka-reka. Dialah di antara orang yang mereka pendustaan terhadap Nabi. Untuk Nabi dia kata. Aku bukan dusta ke atas Nabi, aku dusta untuk Nabi. Kita kata ini juga bohong. Termasuk dalam mereka orang yang merekakan hadis palsu. Jangan main-mainlah kita. Jadi kita para pendakwah, para penceramah tak cukup dengan au kama qal, Nabi kata, sedangkan kita tak rujuk pun kitab hadis yang kita nak baca tadi. Hati-hatilah para pendakwah, jangan menjadi orang yang paling zalim dengan berdusta ke atas Allah atau berdusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi.
Jadi faedah yang kedua ni soalan dia berat sikit. Dia kata waman azlamu faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi. Kadzaba bis-sidqi. Siapakah orang yang paling zalim daripada mendusta Allah Taala? Dan yang kedua, kadzaba bis-sidqi, mereka mendustakan yang benar. Dia beriman, tapi kebenaran dia tak mau terima macam mana? Ini berat. Maka ayat ini para pelajar sekalian, tajidu ni kata di para ulama pengkaji tadabbur, dia kata tajidu katsiran minal muntasibina ila ilmin wa din. Ada orang yang ahli ilmu, pendakwah-pendakwah, mereka tak bohong dalam percakapan mereka. La yakdzibuna fima yaqulun. Dia cakap betul. Ini Quran, ini hadis. Wala yaquluna illa sidq. Yang mereka cakap itu betul. Lakin, ini lakin kita takut tuan-tuan para jemaah sekalian. Apa yang kita bimbang, lakin la yaqbaluna ma yukhbiruhu bihi ghairuhum minas sidqi. Tapi kalau orang lain bawa benar-benar, tak boleh terima. Yang benarnya kami sahaja. Orang lain tak boleh pakai. Bal yahmiluhumul hawa, dengan sebab hawa nafsu, takut jatuh standard. Kono-kononnya kita lah pejuang ahli sunnah yang sebenar. Orang lain walaupun baca hadis sahih besar mana hadis dalam Bukhari Muslim pun dianggap sebagai tidak betul, kan? Maka itu dia panggil pengikut hawa nafsu, mendustakan benda yang benar kerana bukan orang kita. Dalam kitab ni kata apa? Imma takzib nazirihi. Dia tak mau terima sebab orang tu clash dengan dia. Dia ni tak dipakai. Awak dengar tak dia cakap tu? Dia baca Quran, baca ulama tafsir, ulama mu'tabar, tafsir ulama hadis. Tak dipakai. Wa imma takzib man laisa min taifatihi. Ataupun dia tak mau terima sebab orang tu bukan geng saya. Ini masalah geng sekarang ni. Kalau geng kita, walaupun dia cakap salah, cakapan dia mengelirukan, sejuta putar belik dicari untuk nak meluruskan pandangan orang itu. Tapi kalau cakap yang sama, orang lain cakap, orang yang dia tak setuju, kita tengok berasak netizen komen dalam masalah ini. Tapi oleh kerana orang kita, konon-kononnya dia lah pejuang ahli sunnah, maka kita takwil cakapan dia. Kenapa kamu tak takwil cakapan orang lain? Dia boleh pun ditakwil. Ini puncanya tak mau terima kebenaran. Wa nafsu takdzibis shadiq huwa minal kadzib. Jadi orang yang membenar, orang yang mendustakan orang yang benar itu, iaitulah jawabnya perbohongan juga. Karena itu Allah Taala kembarkan dalam ayat ini, mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi. Dia berdusta Allah Taala dan dia juga mendustakan kebenaran. Maknanya dua-dua tu dalam keadaan berbahaya belaka. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang kita bimbang sekarang. Baik, kita berpindah kepada yang kedua. Yang kedua, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi. Masih lagi ayat yang sama. Soal. Allah Taala guna dalam ayat ini faman azlam. Azlam. 3 ayat yang saya sebut di awal tadi, waman azlam. Waman azlam. Jadi azlamu sighatu tafdil. Maknanya bahasa yang menunjukkan kuat. Orang yang paling zalim. Paling zalim. Jadi dalam ayat lain macam lain pula. Dalam ayat lain kata waman azlamu mimman iftara. Hak ni faman azlamu mimman kadzaba. Siapa lebih zalim daripada orang yang mendustakan? Dalam ayat lain kata, dalam ayat suratul An'am ayat 93, waman azlamu mimman iftara. Siapa lebih zalim daripada orang yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 114, waman azlamu mimman mana'a. Siapa orang lebih zalim
daripada orang yang menyekat mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismu. Sekat orang nak pergi rumah Allah Taala. Jadi nampak ayat ni macam kontra. Sekali kazaba 'ala Allah, iftara 'ala Allah, mana'a masajid Allah. Semuanya azlam. Macam mana nak jawab? Al-jawab. Yang pertama, tidak ada percanggahan di antara ayat-ayat ini. Tak ada percanggahan. Sebab setiap ayat menunjukkan yang paling zalim dalam kategori dia. Yang paling zalim dalam kategori dia. Maknanya kezaliman yang dia buat ni, orang atas dunia ni tak ada mengatasi dia dalam perkara tersebut. Dalam perkara yang tersebut. Jadi kita katalah, maknanya mu ni, perbuatan kamu ni, mu lah orang yang paling zalim sekali. Kamu syirik, kamu sekat orang, itu satu. Wajah yang kedua jawab, annaha tatakhassasu bisilatiha. Kita tengok hubungan ayat dengan konten, dengan isi ayat itu. Contohnya, faman azlamu mimman iftara. Tidak ada orang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka tuduhan terhadap Allah Ta'ala. Maknanya tidak ada orang atas dunia yang lebih zalim daripada orang yang mencipta rekaan kezaliman ke atas Allah. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyekat manusia daripada rumah Allah. Tidak ada orang yang paling lebih zalim, orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa kepada dia. Mana ayat itu tengok kedudukan. Maknanya jangan kata canggah tak ada canggah. Azlamu di tempat masing-masing. Jelas dah tu. Insya-Allah. Dia kena buka. Dia bila mari tadabbur ni, telinga tu kena lembek sikitlah, kena buka sangat. Buka, jangan duduk main. Duduk tunggu nak faham gitu ya. Baik, yang ketiga. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Siapakah orang yang lebih zalim dari mereka yang berdusta ke atas Allah? Kata di ulama tafsir, wujubut tahri fi tafsir al-Quran. Wajib kita berhati-hati buat kajian teliti dalam tafsir Quran. Li'anna al-mufassir al-Quran, ulama yang mentafsirkan Quran itu menjadi saksi ke atas Allah bahawa Allah Ta'ala kehendaki ayat ini kaza wa kaza. Maksud ayat ni gini. Mana kita menafsirkan ayat Allah. Kita menafsirkan kalimah Allah. Jangan main-main. Jadi siapa dia tafsir lain daripada itu, maka dia telah berdusta ke atas Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ni jangan main, dia panggil tafsir batini. Ayat Quran ada yang zahir, ada yang batin. Jangan duk mengarut. Tak. Jadi yang zahir yang batin itu mengikut kaca syariat tak apa. Tapi kalau kata ayat ni ada batinnya begini, masuklah kumpulan batinnya, akhir dia semaya apa tidak, maka ini satu tafsir yang cukup dahsyat. Kata di ulama, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, siapa dia tafsir Quran dengan otak dia, ambil tempat duduk dalam neraka. Betul saya, anak tu lu baca ke tuan-tuan dan puan-puannya, saya bukan petafsir Quran. Ini orang duduk sebar tulisan-tulisan, jangan dengar dia punya tu. Dia bukan ahli tafsir. Saya tak pernah mengaku saya ahli tafsir. Saya tak pernah mengaku ahli tafsir. Kalau saya mengaku saya Abu Anas ahli tafsir, tuan-tuan balik terus, tutup semua dia punya online ni. Karut punya orang. Kita tak mengaku. Cuma kita tolong baca tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama kepada tuan-tuan yang tak boleh baca bahasa Arab contohnya. Baiklah. Mana ayat ini mengatakan bahawa faman azlam mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidq jabu ay anna man idda'an nubuwah, siapa dia mengaku jadi nabi maka dialah orang yang paling kafir sekali, orang yang paling zalim sekali. Anna man kadzdzaba bi syai'il mubashir lahu, siapa dia mendustakan benda hak dia dengar direct, dia tengok sendiri, lebih dahsyat daripada hak dia dengar daripada orang lain. Jadi itu masalahnya, bila orang pendakwah mari ajar, dia tolak, itu lebih dahsyat lagi daripada hak dia dengar-dengar daripada jauh. Sekarang ni tadilah dua sebab orang tolak orang. Sebab yang pertama kerana ikhtilafil qulub, kerana masalah hati. Sebab yang kedua kerana masalah manhaj. Masalah manhaj ni masalah cara pemikiran. Baiklah. Kita pergi pada ayat yang seterusnya, ayat 32. Wallazi jaa, ini yang keempat ni. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun.
siapa dia yang mengajak manusia kepada kebenaran, wa saddaqa bihi, dan dia sendiri membenarkan kebenaran, itulah sya'nuhu as-sidq. Orang yang benar dalam perkataannya, benar dalam amalannya, benar dalam sebuah keadaannya, maka benar itu ada tiga dimensi. Tulis pelajar. Benar ada tiga perkara. As-sidqu fil aqwal, benar dalam perkataan. Istiwa'ul lisan 'alal aqwal. Lidah dia sama yang ucapan dia tu, sebagaimana samanya tangkai-tangkai padi gandum tu di atas pokok dia, maknanya comel. Mana kalau orang tengok dia bercakap, orang tengok hak dia buat sama je. Ini kadang-kadang cakap pandai, cakap sedap, tapi perbuatannya tak sama. Cakap tak serupa bikin, maka itu orang yang tidak benar lagi tu. Yang kedua, sidqu fil amal. Orang yang benar dalam amalannya, maknanya sama yang amalannya. Dalam perkara yang suruhan, perkara larangan, dia berhenti belaka. Hak suruh, dia pulun, dia buat. Yang dilarang, dia berhenti. Ini kita tengok. Kastiwa'il ra'si 'alal jasadi, seperti kepala duduk di atas tubuh. Maknanya comel molek. Wasidqu fil ahwal, benar dalam semua keadaan kehidupan dia, maknanya istiwa'u amal qalbi wal jawarih 'alal ikhlas. Samanya hati dia dengan anggota sama-sama ikhlas belaka. Jangan duk buat ni anggota tunjuk ikhlas, tapi hati riak tak ada. Dia telah mengembeling tenaga, mencurahkan kemampuan yang dia ada semata-mata untuk mendapat kebenaran, maka itulah yang dikatakan orang yang benar. Ramai orang yang sifat benar, dia tak bohong, tapi sifat hasad, takabur dalam diri dia menyebabkan dia tak boleh terima apa yang orang yang orang yang bawa kebenaran kalau tidak sekepala dengan kita. Ini bahaya. Karena itu kata di para ulama, orang yang boleh mendoakan saudara dia tanpa diketahui, ad-du'a bi zahril ghaib. Kita ingat sahabat kita sakit, kita doa. Ingat sahabat kita susah, kita doa. Ingat apa kita doa, itu tandanya benarnya dia sayang kepada saudara dia. Ni kalau bermuka-muka jumpa depan Allah. Allah, saya waktu awak sakit kok, hari-hari doa ni dengan air mata bercucuran ni. Apa cerita? Tak payah. Orang yang boleh doakan orang tanpa diketahui oleh Tuhan dia, itu tanda dia betul-betul sayang kepada orang tu. Jangan mainlah. Baik, itu yang keempat. Empat dah kita. Yang kelima, yang terakhir, Allah kata apa? Liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri hapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dengan amalan kebaikan dia buat. Fahaula'is siddiqun al-muttaqun, orang-orang yang baik, orang yang benar, ada kalanya mereka juga tersalah melakukan perkara yang tidak baik. Dia panggil zalimun li nafsihi. Zalimun nafsi, dia baik, tapi dia terjebak dengan dosa-dosa. Anda nak buat contoh zaman kita hari ni, payuh. Contoh kita sendirilah senang. Tak. Kita kata kita baik. Baik atau tak baik kita ni? InsyaAllah kita baik. Tapi bila jumpa dengan geng-geng kita, mulut ni mengumpat orang ke tak? Cakap betul. Mulut ni mengumpat orang ke tidak? Mengumpat. Dosa besar ke besar? Dosa besar. Maknanya ada hafawat, ada zalat, ada kegelinciran kita ni. Maknanya ada salah lah kita buat walaupun kita orang baik. Ingat di sini. Orang itu baik, tapi dia panggil zalimul li nafsi. Zalim diri sendiri. Maka sifat orang ni, tuan-tuan tanda. Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Anda tak nak baca ayat ni panjang. Jadi pihak pencatat boleh tulis ya ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa sifat dia? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dara wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'annas. Ya, akhir ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang terjebak dengan
benda yang keji, benda yang buruk, melaku dosa dan maksiat, zakarullah. Bila dia teringat pada Allah Taala, dia taubat. Ini maksud orang kita. Maka Allah Taala gambarkan dalam ini sifat muttaqin, mereka ada terjebak dengan dosa, tapi bila terjebak dengan dosa mereka insaf, mereka sedar, mereka tarik, mereka menyesali, maka mereka termasuk di kalangan orang-orang yang masih lagi disebut orang yang muttaqin. Kata alhamdulillah tuan-tuan. Kalau tidak, tak layak kita jadi orang muttaqin. Nah, waktu belajar Quran meniti hari mata takut ke Tuhan. Bila jumpa kawan lepas pada kuliah ni, jumpa kawan di kedai kopi, sambil-sambil duduk mari teh tarik, 2-3 orang juga yang sepak dia. Ni nauzubillah. Tak ada habis kuliah lagi ustaz, duduk forward dah dalam grup ni. Ustaz ni termasuk dalam senarai yang dituduh oleh orang. Kau dengar dia punya kuliah, tengok. Banyak hafawat, banyak zalat, banyak kegelinciran kita. Maka tak semestinya orang yang baik itu tak melakukan dosa, yang tak laku dosanya Nabi SAW sahaja. Orang lain tak ada. Mari kita kata alhamdulillah adanya peluang untuk kita menjadi orang baik. Kalau kita berdosa, kita apa? Kita taubat. Kita menyesali dengan syarat-syarat taubat yang telah lalu. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita. Kita kembali kepada, kita akan sambung lagi ayat 36 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.